Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan masuk surah yang baru. Kita masuk surah yang baru, surah Jumu'ah. Surah Jumu'ah adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Dan surah ini mengandungi 11 ayat. 11 ayat dan dia ada kembar. Surah kembar kepada surah Jumu'ah ialah surah Munafiqun. Surah selepas ini. Kedua-duanya ada 11 ayat. So kerana kumpulan Spark ni, pencipta Al-Quran ini, dalam rangka kita nak lihat surah-surah yang bertasbih, maka nanti kita akan lalui selepas ni surah Munafiqun dan kemudian surah At-Taghabun. Dan juga nanti pada surah At-Taghabun juga ada similarity dengan surah Jumu'ah, kerana perkataan Jumu'ah dia daripada kata akar jama'ah. Jama'ah ni apa? Berhimpun, berkumpul. Dan dalam surah At-Taghabun, surah ni surah yang ke-62, surah At-Taghabun tu nanti surah yang ke-64. Dan dalam surah At-Taghabun kita akan jumpa perkataan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, hari di mana kami menghimpunkanmu, pada hari itu semua orang akan dihimpunkan. Zalika yaumut taghabun, itulah maksud hari At-Taghabun. So Taghabun itu sendiri bermaksud berhimpun, berkumpul. Dan rupanya Allah Subhanahu Wa Taala sengaja membuat semacam itu kepada umat akhir zaman ini, terutamanya kita dituntut ataupun kita buat rehearsal setiap minggu bagaimana berhimpun dan berkumpul di padang mahsyar. Setiap minggu kita akan buat rehearsal, lelaki terutamanya akan berhimpun dan berkumpul seperti mana kita bakal berhimpun dan berkumpul nanti di akhirat kelak. Gitu. Dan kemudian selain daripada itu, dalam surah ini dia ada tiga pembahagian. Pembahagian pertama berkaitan dengan Allah, Rasul dan orang beriman. Pembahagian kedua berkaitan dengan umat terdahulu, Bani Israel. Dan pembahagian ketiga ialah tentang hari Jumaat. So perenggan pertama tentang Allah, Rasul dan orang beriman. Perenggan kedua tentang Bani Israel. Perenggan ketiga tentang hari Jumaat. So sekali imbas macam tu, kita tengok dia ada tiga perenggan yang berbeza, tiga perenggan yang tak ada kaitan. Tapi nanti kita akan cuba untuk mengkaitkan antara satu sama lain, sehingga diharap akhirnya nanti kita akan nampak betapa sulaman dan jahitan antara ayat itu sangat menakjubkan. Dan objektif kedua, kita mahu melihat hari Jumaat yang akan datang berbeza dengan hari Jumaat yang sebelum-sebelum ini. Hari Jumaat yang akan datang kita harapkan berbeza dengan hari Jumaat sebelum-sebelum ini. Kerana kita sudah mula faham keperluan untuk melihat hari Jumaat itu dari kacamata surah Jumu'ah.
Dia ada dua sisi. Pertamanya, hari Jumaat itu dilihat dari sudut khutbah dan khatib yang menyampaikan. Yang kedua dari sisi jemaah yang mendengar khutbah daripada khatib, daripada penyampaian khatib. So dia ada dua hala. Walaupun khutbah Jumaat tu sehala, tapi ada orang yang bercakap dan ada orang yang mendengar. So dari dua sisi tu nanti kita akan lihat. Kemudian dalam surah ini juga ada disebutkan tentang fadlun, tentang rezeki, kelebihan. Tentang rezeki dan kelebihan. Dan rezeki ini ada dua. Pertama, rezeki hidayah ataupun rezeki spiritual. Rezeki hidayah. Dan yang kedua ialah rezeki di dunia. Rezeki hidayah dan juga rezeki di dunia. Dan nanti akan disentuh dalam surah ini. Kemudian dia berkaitan juga dengan apa tugas dan peranan Nabi. Dan tugas serta peranan Nabi ini akan diteruskan oleh kita. Tugas dan peranan Nabi ini akan diteruskan oleh kita. Barulah akhirnya kita akan dapat membangunkan ummah ini daripada lena yang panjang. Kemudian, apa lagi? Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan tugas dan peranan Nabi, apa yang Nabi buat dengan nama-nama dia. Dengan kata lain, apa yang Nabi buat itu seiring dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau apa yang Nabi buat seiring dengan kehendak Allah, maka kita yang meneruskan kerja Nabi ini diharapkan sentiasa mendapat perlindungan, rahmat, kasih sayang, redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Dan surah ini juga berkaitan dengan tasbih. Dan ini surah sebelum ni kan surah Shaf. Tasbih yang perkataan tasbih yang digunakan di awal surah Shaf itu dalam bentuk fi'il madhi, sabbaha. Tapi kali ini dia dimulakan dengan fi'il mudhari', yusabbihu. Dimulakan dengan fi'il mudhari'. So yusabbihu ni sedang bertasbih kepada Allah, atau sedang bertasbih kerana Allah. Gitu. Tu nanti kita akan perincikanlah part bertasbih itu. Kemudian apa lagi? Di awal surah ini, di awal surah Jumaat, kita melihat bagaimana Nabi memberikan komitmen untuk menyampaikan ayat-ayatnya kepada kita. Nabi telah menunjukkan komitmennya untuk menyampaikan Quran kepada kita. Dan di hujung surah, sekarang kita pula menunjukkan kesungguhan untuk menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Sebab ada peristiwa yang disebut dalam surah Jumaat bahawa manusia meninggalkan Nabi berdiri sorang-sorang berkhutbah. Wa taraku ka qa'ima.
Mereka bersurai dengan meninggalkan engkau berdiri. Meninggalkan engkau berdiri. So, di atas, di awal surah Jumaah, Allah bagi tahu Nabi telah menunjukkan dedikasi dan komitmen untuk sampaikan agama pada kita. Pada ayat terakhir, ayat 11, Allah gambarkan ada manusia yang yang tidak menunjukkan respon balas yang sepatutnya. Lalu, kalau kita tidak ubah tanggapan kita terhadap hari Jumaat, adakah kita masih nak mengekalkan status quo ayat ini, wataraku kaqa'imah, meninggalkan Nabi dan sunnahnya itu, ataupun kita mencari jalan untuk melihat Jumaat dengan wajah yang baru. Okay, dia ringkas 11 ayat dan kita akan pergi satu persatu. So tuan-puan dah okey ke? Lazimnya kita melihat Jumaat ni sebagai hari Jumaat, terutamanya ini sebagai hari lelaki je yang pergi ustaz. Perempuan duduk dekat rumah. Lelaki je yang pergi. Perempuan duduk dekat rumah. So wanita, ibu, isteri juga ada peranan berkaitan hari Jumaat ini. Pertamanya sebab Jumaat ni hari raya. Hari raya kot. Bila hari raya, hari yang kita perlu besarkan, kita perlu besarkan hari raya itu dengan membesarkan Tuhan. Membesarkan Allah. Dan penting untuk isteri, ibu, penting untuk mereka tahu apa bentuk nasihat yang disampaikan oleh khatib supaya benda tu nanti boleh diterjemahkan, mengasuh dan mendidik anak. Kan? So ibu ataupun isteri perlu tanya suami, bang, hari ni tajuk khutbah Jumaat apa bang? Abang boleh share apa yang abang dapat daripada khutbah Jumaat tadi? Kena tanya sebab khutbah Jumaat adalah nasihat. Dan nasihat itu kita perlu. Kalaupun kita jarang pergi kuliah, kan dah bekerja ni, jarang nak pergi kelas-kelas. Sebab kita kerja kadang 3 kerja satu hari. Pagi, petang, malam. Mana ada masa nak tambah ilmu. Jadi Allah wajibkan Jumaat seminggu sekali, sekurang-kurangnya kita dapat dos pertambahan maklumat. Kita dapat dos pertambahan maklumat berkaitan hari akhirat, berkaitan kebesaran Allah, nasihat-nasihat, what to do sepanjang Jumaat akan datang. Kan itu perlu, sangat perlu. Nanti kita akan kaitkan dengan perangai Bani Israel. Kenapa perlunya kita dapatkan dos itu seminggu sekali? Kenapa kita perlu dapatkan? Sebab akhirnya nanti kalau kita tidak memahaminya ataupun tak perasan benda tu perlu, lambat laun kita akan menturuti perlakuan seperti mana yang Allah pernah gambarkan terhadap Bani Israel. Itu dia risiko. Risiko ni. Okey. So surah Jumaah, jom kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Surah ini dimulakan dengan yusabbih. Yusabbih, fi'il mudhari' bermaksud sedang bertasbih atau sentiasa bertasbih. Tasbih ni apa? Tasbih ni maksudnya mensucikan. Mensucikan. Kita sucikan siapa? Kita menyucikan Allah. So ringkasnya tasbih ialah kita tidak akan sekali-kali merendahkan, berfikir, bertindak, bercakap benda yang salah berkaitan Allah. Kita tidak akan sekali-kali bercakap, beranggapan, bertindak dengan cara yang salah terhadap Allah. So dia ada dua dimensi. Dimensi pertama, kalau kita dengar ada orang yang cakap benda yang salah tentang Allah, kita nafikan. Orang bercakap benda yang salah, kita nafikan. Paling jelas orang bercakap benda yang salah tentang Allah. Dia kata Allah ada anak, Tuhan ada anak. Na'udzubillah, kan? Ma'azallah. So kita nafikan. Dan cara Quran menafikan benda tu, sifat-sifat yang tak patut untuk Allah dengan menggunakan perkataan subhanallah, subhanallah. Allah lebih, Allah maha suci. Allah suci daripada benda-benda tu. Tu yusabbih. Dimensi pertama. Dimensi kedua, kita yang beranggapan dengan cara yang salah pada Allah. Dan kadang kita diberi ujian demi ujian demi ujian. Lepas tu kita pula bertindak. Kita punya respon, kenapa? Asyik aku dia yang diuji. Kan, apakah kita tak reda, tak rela kita ni diuji? Ataupun kita tak menerima takdir dari Tuhan? Itu juga perbuatan tidak mensucikan Tuhan, tidak bertasbih pada Allah. Atau sesimpel begini, hari-hari cuti macam ni, Sabtu Ahad, kan kita masuk kereta. Bila masuk kereta, keluar je dari kedai kereta, kita sudah nampak awan-awan hitam mula bergulung di atas. Nak hujan lah ni, alah, aku baru masuk kereta. Perkataan kita tu nak tunjuk apa? Nak tunjuk tak reda dengan apa yang berlaku. Itu juga tindakan-tindakan tidak bertasbih pada Allah. So, orang yang bertasbih pada Allah ialah dia sentiasa jaga percakapan dia, jaga tanggapan dia, jaga perlakuan dia daripada melakukan perkara yang salah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tasbih. Kan? Dan lebih dahsyat tuan-puan, kadang-kala kita sangat kerap dan terlalu kerap nak bergurau ni sehingga kita sanggup bergurau melampau batas. Melampau batas macam mana? Kita buat gambar Maggi ada tauge. Gambar Maggi ada tauge. Lepas tu kita buat caption. Caption tu tulis apa? Qila, ada neraka khusus bagi mereka-mereka yang masak Maggi letak tauge. Tujuannya nak bergurau. Nak senyum-senyum bila orang baca ketawa.
Tapi dari sudut akidah, dia boleh membatalkan sebab kita mempermain-mainkan. Tanpa kita syahadah, akidah kita boleh terbatal. Sebab perkara tentang neraka, tentang syurga, tentang benda gaib, dia bukan label untuk kita main-mainkan. Tak. So boleh jadi tindakan kita tidak bertasbih pada Allah, dia bawa risiko sebesar boleh batalkan akidah. So konsep ketuhanan ini, dia perlu kita letak setingginya. Mengkuduskan, bertasbih pada dia setingginya. Meletakkan dia pada tempat yang selayaknya. Itu berkaitan dengan apa? Nama Allah bukan kita tak bagi orang lain guna, tapi kita khawatir disalah guna. Kan? Bila dia kata dia boleh guna, dan dia buatlah tatu kat badan dia. Ini pun kami punya juga, dia buat tatu nama Allah. Tatu dekat kaki, dekat betis. So, yusabbihu lillah, apa yang ada di langit dan di bumi sentiasa bertasbih pada Allah. Dan selepas perkataan yusabbihu, kita jumpa lam. Lillah. Lam. So, lam dekat sini, kita boleh lihat ada beberapa maksud. Pertama, bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Maksud kedua, bertasbih kerana Allah. Pertama, bertasbih kepada Allah. Yang kedua, bertasbih kerana Allah. Kalau yang pertama itu, kita lazim buat. Kita selalu buat. Macam mana tu? Yelah, lepas sembahyang, kan kita buat. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Tapi kalau bertasbih kerana Allah, kita mengungkapkan tasbih itu kerana kita kenal, kerana kita nampak, kerana kita terkesan dengan tanda-tanda ketuhanan, dengan ayat-ayatnya, dengan ciptaan-ciptaannya. Dan bertasbih kerana Allah. Kerana dia buat sesuatu, kita bertasbih. Kerana dia, kita bertasbih. Dan penggunaan lam yang kedua ini, dia akan melibatkan emosi. Dan itu jam, kita bukan sekadar mengungkapkan subhanallah, tetapi jauh di dalam hati kita mengiyakan ungkapan itu. Yusabbihu lillah. Contohnya macam ni lah. Hari-hari minggu macam ni. Kan, tiba-tiba suami kita keluar. Kata, Yang, abang nak keluar kejap. Pergi mana? Ini urusan orang lelaki. Kan. Tak pernah dia buat macam tu. Hari tu dia buat macam tu. Ini urusan orang lelaki. So dia pun keluar. Kita duduklah kat rumah. Kan, tengok Netflix ke, main Switch ke, kan, layan PS5 ke. Lepas tu tak lama lepas tu dia balik. Dia balik, dia bawa bungkusan. Dia bawa bungkusan, dia bawa bunga. Lepas tu dia kata, Yang, happy anniversary. Walaupun kita tahu, tarikh anniversary tu lagi sebulan. Tapi sebab dia dah bawa hadiah, dah bawa bungkusan, dah bawa bunga tu semua, takkan kita nak tolak. So, ungkapan pujian kepada suami tu
sekadar puji, terima kasih bang. Ungkapan terima kasih tu, terima kasih bang ke, atau disusuli dengan curahan air mata kegembiraan. Tu bezanya kita memuji, bertasbih kepada atau bertasbih kerana. Yusabbihu lillah. Dan kalau kita translate alam ini bertasbih kerana Allah, kerana apa yang ada di langit dan di bumi semuanya mengenali Allah yang menciptakan. Maka kalau kita nak join the band, kita kena melihat, memahami, belajar, menyedari apa yang Allah tinggalkan melalui tanda-tandanya, supaya kita lihat dengan baik, rasai dengan baik, kuasai dengan betul. Bertasbih kerana Allah. Kemudian, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Juga kita boleh pandang begini. Ada puan-puan yang suka hiking. Kan, pergi masuk hutan, keluar masuk hutan, tengok burung, ambil gambar burung. Nampak sungai, ambil gambar sungai. Hiking. Ataupun ada yang suka pergi tepi pantai. Ataupun ada yang suka berjoging di taman. Kan, kemanapun anda pergi dengan tujuan apa? Oh, nak healing. Nak healing. Tapi setiap orang yang pergi, dia berbeza-beza dia punya harapan dia ataupun dia punya niat. Dia punya niat. Kalau kita generasi 40-an, 30-an yang dah ada keluarga ni, kita pergi ke tempat macam itu untuk healing ataupun untuk bersantai. Tapi ada orang-orang yang tak berfikir macam kita. Dia pergi ke tempat-tempat yang tersorok, tersembunyi macam tu. Pergi dengan pasangan yang belum dihalalkan. Pergi untuk buat apa? Untuk berkhaluat. Pergi ke tepi pantai, tengah-tengah malam. Couple-couple ni dekat taman-taman, tempat-tempat tersorok sikit, kat dalam hutan, orang bukan nampak. Pergi untuk apa? Berkhaluat. Bayangkan alam ini, jagat raya ini. Kalaupun kita tak nampak ke langit, dekat keliling kita, segala macam bentuk daun, tumbuhan, pokok, rumput, bangku, semua itu sedang bertasbih pada Allah. Dan kita manusia pergi ke tempat-tempat tersorok dan tersembunyi macam tu, nak buat maksiat terhadap Allah. Ya. Mereka sedang bertasbih. Kita dalam suasana alam sedang bertasbih dan kita boleh leha-leha nak buat maksiat. Wow. Atau gambaran lain, kita masuk dalam masjid waktu Ramadan, orang dalam tu penuh, ramai, sedang tadarus baca Quran. Kita dengan kawan kita duk borak pasal pasaran saham. Duk borak pasal apa aktiviti nak buat hujung minggu ni. Itulah gambarannya.
Alam ini sedang bertasbih, kita dengan keadaan tak bertasbih, buat pula maksiat pada Allah. Sampai ke tahap, ada yang berzina, ada yang berjudi, ada yang minum arak, ada, macam-macam. Alam ini sedang bertasbih dan kita buat sebaliknya. Ada pengalaman seorang pengantar Grab. Dia hantar makanan yang dia order, sampai ke destinasi dia pelik. Apa pasal? Pintu, dia betul-betul berdiri dekat destinasi itu depan pintu kubur. Lepas tu dia call. Bang, abang betul ke ni hantar location kat sini ni? Lepas tu orang kata betul. Kau masuk dalam. Abang biar betul. Bang, ni kubur bang. Masuk dalam mana lagi? Kau masuk je, kau jalan straight je belakang pokok tu, belakang pokok. Dia pun hantar makanan ke situ. Betul, ada orang kat belakang pokok tu, 4-5 orang, tengah berjudi dalam kompaun kubur. Lepas tu bila dia tanya, kenapa abang berjudi kat sini? Orang tak datang, orang tak kacau, orang tak ganggu. So bagi dia buat maksiat ni sebab orang tak ganggu. Walhal sedang buat atas kubur. Kubur itu tidak berjaya untuk ubah cara dia memandang. Dia tak ambil pengajaran pun daripada kubur. Bagi dia kubur, orang tak datang, orang tak kacau, orang tak ganggu, senang dia buat aktiviti dia. Itu maksud yusabbihulillah. Kalau sebelum ni sabbahalillah, mereka telah lama bertasbih. Jauh sebelum manusia ni ada. Mereka alam jagat raya ini sudah lama bertasbih. Dan sekarang mereka sedang bertasbih. Yusabbihulillah. Mereka sedang bertasbih kerana Allah. Kenapa mereka tak putus-putus bertasbih ni? Kerana mereka melalui, merasai, menikmati kasih sayang, cinta, perlindungan dari Allah selama ini. Kalau kita dapat isteri yang baik, suami yang baik, kan isteri awal pagi lagi, masakkan sarapan untuk suami dia ni, si Nazri. Kan, kita nak ready untuk kelas, dia tolong masak sarapan. Dan setiap kali nak kelas, dia masakkan sarapan. Kan, memadai ke setahun sekali kita puji dia? Tak. Pujian kita akan berterusan. Pujian kita akan berterusan. Kasih sayang kita akan berterusan. Itu baru isteri. Ini Allah yang memberikan kita kehidupan. Lalu takkanlah kita nak bertasbih sekali-sekala. Dan disebut tadi, tasbih itu bukan sekadar ungkapan di mulut, tetapi tanggapan kita terhadap takdir Allah, perbuatan kita berhadapan dengan takdir Allah, dan perkataan kita terhadap Allah. Semua itu dalam ruang lingkup bertasbih. Bertasbih. So, apa yang ada di langit dan di bumi. Lihat saja matahari. Matahari sedang bertasbih pada Allah. Lihat saja bulan. Bulan sedang bertasbih pada Allah. Lihat saja bintang-bintang, meteor dan komet. Semuanya sedang bertasbih pada Allah. Lihat saja ozon dan lapisannya itu sedang bertasbih pada Allah. Awan yang sedang berarak sedang bertasbih pada Allah.
Dan Allah pernah nyatakan bahawa mereka bertasbih pada Allah, tapi kamu yang tak faham. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kamu tak akan memahami apa yang mereka tasbihkan. Kan kalau dulu selepas hujan dekat asrama dulu, saya sekolah dekat Puan Hajar Rahmah, sembulan waktu tu duduk dekat asrama, lepas hujan aja akan sahut menyahut katak, kan, bunyi dan suara katak. Kita tak faham, lalu kita menganggap ini suara katak untuk bagi tahu pada member dia, borak dengan member dia. Ataupun suara katak nak bagi tahu, ular jangan datang, kami bising dekat sini. Tapi suara katak itulah menunjukkan mereka sedang bersyukur hujan turun. Kita yang tak faham. Mereka bertasbih, hujan turun disambut dengan rasa syukur. Kita kadang hujan dah 15 minit, baru teringat nak doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Sepatutnya pada titisan pertama, rintik-rintik tu kita dah doa Allahumma sayyiban nafi'an. Tu level kita, tu pun lepas masuk kereta banyak lagi komplain. Hujan pula. Kan. So kita yang tak faham level bertasbih makhluk-makhluk yang lain. Burung-burung berkicauan, kan, ayam berkokok, kan, kucing mengiau. Kita menganggap ini dia sedang bercakap, berinteraksi dengan kita. Tak, mereka sedang bertasbih pada Allah. Sedang bertasbih pada Allah. Mereka tidak sekali-kali akan buat perbuatan yang melampau. Kan, mereka mematuhi peraturan arahan dari Allah. Arahan dari Allah kepada lembu, kau makan rumput je. Kau makan rumput. Jangan makan kucing. Lembu tak makan tikus. Gitu. So, melihat alam, kita melihatnya dengan pandangan mereka sedang bertasbih. So, kalau begitu, itu kan satu peringatan yang sangat wajar, sangat berguna untuk kita. Kan selalu kita kata, lupalah Ustaz, nak istighfar pun lupa. Kadang tak ingat. Nak baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim pun kadang tak ingat. Lalu di sini, Allah berikan kita anchor, tanda. Tengok alam, ingat dia sedang bertasbih. Aku pun nak join. Aku pun nak bertasbih. Kalau tak, malu kita. Malu kita dengan kucing, dengan Ali Boy itu. Malu kita. So Allah nak kita melihat alam, lihat dengan pandangan alam sedang bertasbih. Alam sedang bertasbih. Kemudian Allah perkenalkan 4 nama dan sifat dia. 4 nama dan sifat Allah. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. 4 sifat Allah, nama Allah ada 4 di sini. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Malik maksudnya raja. Quddus yang maha suci. Al-Aziz yang berkuasa.
dan Al-Hakim yang bijaksana. Okey, Malik ni raja. Dia memiliki cuma keempat-empat sifat ini manusia juga ada sifat-sifat yang macam ni. So kita kena kenal pasti. Saya nak terangkan dulu sifat-sifat yang ada pada manusia sebelum nanti baru kita akui bahawa Allah itu selayaknya kita bertasbih pada dia. Allah tu maha suci. Allah itu sempurna dan perfect. Kita ada raja tak? Ada. Kan? Kita ada raja? Ada. Malik. Kita ada tak orang-orang yang kita anggap sebagai bersih, suci? Ada. Mufti-mufti mungkin. Ustaz-ustaz mungkin. Habaib mungkin. Kan? Wali-wali yang kita anggap sebagai bersih, suci, pribadinya. Kita ada tak yang Al-Aziz, yang berkuasa? Al-Aziz ni maksudnya, dia punya kuasa tak boleh dikalahkan. Dia punya kuasa, peraturan dia tak boleh dikalahkan. Kita tak boleh nak overrule dia. Al-Aziz. Ada? Contohnya kalau kita nak naik kapal terbang. Nak naik kapal terbang. Orang dekat pintu tu, kita dah lambat 15 minit. Baru sampai, lepas tu orang kat pintu kata, minta maaf cik, pintu dah tutup. Minta maaf cik, pintu dah tutup. Tak kira kita tu siapa. Tapi kalau dia kata pintu dah tutup, dah tutup. Itu dia sedang dalam keadaan aziz. Kita takkan boleh lawan dia. Kan dekat post office, dekat JNT, kita nak hantar barang. Tengok jam dah pukul 5, minta maaf pejabat dah tutup. Apa pun yang kita buat, kita takkan boleh overrule dia. Sebab dia dalam keadaan aziz. Dia berkuasa penuh. Aziz. Gitu. Aziz. Dan Al-Hakim. Hakim ni kita merujuk kepada orang-orang yang bijak. Orang-orang yang pakar. Orang bijak dan orang yang pakar. Dan itu kalau kita nak relate dengan manusia. Kan Malik, raja ni orang, individu, satu individu. Kudus, individu yang lain. Al-Aziz, tak semestinya raja tu dia berkuasa penuh. Tak. Biasanya dalam kerajaan kalau raja tu, kalau raja tu memerintah, dia ada orang bawah dia yang berkuasa penuh. Mungkin penasihat dia. Mungkin Perdana Menteri dia. Kan, mungkin orang kanan dan kiri dia. Dan kuasa itu diperturunkan. Kalau dalam negara kita ada undang-undang, peraturan jalan raya, siapa yang execute pelaksanaan penguasaan undang-undang? Bukannya raja, tapi polis trafik. Yang kuasakan tu polis trafik, bukannya polis Jabatan Siasatan Jenayah ataupun Jabatan Narkotik, bukan. Polis trafik. Dia ada certain jabatan atau certain individu yang bertindak sebagai aziz. Sama juga hakim. Kalau raja nak buat sesuatu, dia akan panggil pakar-pakar dia. Kan? Nak buat jambatan, dia akan panggil engineer, dia akan panggil arkitek, pakar-pakar dalam bidang tu untuk menjayakan kehendak dia. So, Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim, dia boleh mewakili 4 orang manusia. Raja orang lain, Al-Quddus orang lain. So, apa kaitan Malik dan Al-Quddus? Kadang ialah, bila kita berkuasa, kuasa ini, dia boleh menjadikan kita korup. Kan?
kuasa boleh menjadikan kita korup. Absolute power corrupt absolutely. Bila dia berkuasa penuh, dia boleh jadi diktator. Diktator. Bila dia berkuasa penuh, dia boleh jadi diktator. Dia akan sangat-sangat korup. So sekarang ni, ada raja-raja, zaman dulu terutamanya, yang bila dia nak jadi raja, dia akan buat macam-macam supaya dia dapat tahta tu. Bila dia dapat tahta tu, dia nak memenangi hati rakyat. Dah dapat kuasa, dah dekat tampuk kuasa, dia akan nak sentiasa memenangi hati rakyat. Dan rakyat ini selalunya boleh dicandu dengan agama. Satu Karl Marx kata, agama ni candu. So bila raja nak dilihat sebagai baik, maka dia guna orang-orang agama ini untuk endorse kebaikan dia. Dia pergi gereja, dia pergi masjid, dia pergi tokong, supaya nampak bahawa dia tu pun orang yang baik. Bila ada kuasa, manusia akan suka menyalahgunakan kuasa. So Malik, Kudus, Aziz dan Hakim. Dan kerap kali juga orang-orang yang aziz, berkuasa penuh ni, kadang-kala dia tidak bertindak dengan bijak. Dia tidak bertindak dengan bijak. Contohnya, ada je undang-undang dalam dunia ni yang tak masuk akal. Aziz tu kita gambarkan sebagai undang-undang. Ada je undang-undang dalam dunia ni yang tak masuk akal. Yang tak hakim. Malah, siapa-siapa yang pernah belajar undang-undang, kan, ambil subjek undang-undang, belajar tentang undang-undang, belajar tentang perlembagaan, itu adalah antara subjek yang dry, kering, subjek yang kontang. So undang-undang, dia takkan boleh letak bersama dengan emosi. Bila masuk emosi, dia akan buat keputusan yang berat sebelah. Bias. Kan? Malah kadang-kala, orang yang nak implement undang-undang ni, kata-katanya kering, keras dan tegas. Kata-katanya kering, keras dan tegas. Sebab tak ada, unsur emosi itu tak ada. Dia tak heartless, dia tak ada pujuk-pujuk ke apa, tak ada kompromi, tak ada. Berbeza dengan hakim, orang yang pakar. Orang pakar ni, dia akan guna apa juga cara supaya orang yang dia persuade ni boleh terima. Mengikut kepakaran dia. Kalau engineer, kalau arkitek, orang tengok dia punya binaan ni, ui, apa benda yang kau bina ni? Oh, dia pun ulas begini-begini dari sudut kepakaran dia. Walhal orang yang dengar tu bukan pakar. Dia bukan tahu pun. So orang yang pakar ni dia akan ulas begini. Okay, make sense. Make sense. So hakim ini dia berjaya untuk connecting the dot. Sel-sel otak berhubung. Tu hakim. Khabir, okey, apa beza hakim dengan khabir? Kalau hakim ni dia bijak, khabir pula dia penuh dengan pengalaman. Khabir ni dia lebih kepada pengalaman. Sangat berpengalaman.
So, bila orang berpengalaman ini, dia lebih meticulous. Contohnya, dia sudah berpengalaman buat nasi Arab, masak nasi Arab 30 tahun. Dia punya pengalaman masak nasi Arab 30 tahun. Adakah itu kita panggil bijak? Tidak, itu spesialis. Gitu. Kalau khabir, yang itu spesialis. Kalau hakim, dia bijak. Dia bijak. Kalau dulu, kita ada, kita ada undang-undang, tax, GST. Kan, tax GST dulu. Berapa peratus? 6%. 6%. Lalu ramai orang sebut bahawa tindakan itu kurang bijak, tidak hakim. Dia aziz, dia ada kuasa, dia boleh implement, tapi cara diimplement tidak bijak. Tidak bijak. Walaupun alasan-alasannya tu nampak macam okey, boleh diterima, negara lain pakai, 100 lebih negara pakai, bagus untuk ekonomi, ya. Cara implementasi yang dilihat tidak bijak. Kenapa letak 6%? Kenapa tak 1% dulu? Sudah naik lagi 1%. Cara hakim tu yang dilihat. So kalau 4 sifat dan nama Allah ini, setiap satu manusia, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim, 4 manusia berbeza. Sekarang kita lihat, Allah memiliki semua sifat-sifat ini. Dialah Malik, dia Kudus, dan melalui Malik dan Kudus ini jaminan kepada kita bahawa Allah yang berkuasa penuh tidak akan sekali-kali menyalahgunakan kuasa dia sebab dia suci. Sebab dia betul suci, dia betul baik, dia tak ada ill intention pada kita. Dia tak ada sebarang grudge, dendam ke tak ada. Dia tak ada letakkan sebarang perasaan-perasaan jahat untuk kenakan manusia. Tak ada. Malah dia berkuasa penuh. Al-Aziz. Kalau Allah kata Allah akan azab, dia akan azab. Dia berkuasa penuh. Kita takkan ada ruang untuk merayu ke, rasuah ke, tak ada. He won't budge. Dan cara diimplement undang-undang tu sangat bijaksana. Al-Hakim. Keempat-empat sifat ini ada pada Allah. Itu maksud sempurna. Kalau ikut hierarki manusia, daripada raja turun kuasa, turun kuasa, turun kuasa, turun kuasa, sampailah yang bawah sekali. Lalu implementasi kuasa yang diturunkan ni pelbagai. Ada manusia yang bila dia nak jalankan kuasa, dia bersama dengan emosi, boleh jadi bias. Ada yang begitu kering ikut buku, tak ada kompromi. Ada yang so-so, ada yang tak ambil peduli sangat pun pasal kuasa, kau langgar-langgar lah pada badan kau lah. Ada yang okey, kau nak langgar, kau bayar pada aku. Siapa yang bayar boleh guna, siapa yang tak bayar, aku hukum. Tapi Allah dengan 4 sifat ini memiliki kesempurnaan. So that's it, 8.33. Kita berhenti dulu, kita sambung minggu depan dengan topik yang sama, ayat berbeza. Barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Nazri. Demikianlah penjelasan atas konsep ilmu dari Tadabbur Surah Al-Jumu'ah ini yang mengenai Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai kurniaan kepada umat manusia, khususnya bangsa Arab lah dan bangsa-bangsa yang lain secara umum, sehingga mereka menjadi umat Islam, iaitu dengan mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk memimpin mereka ke jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga amalan kita ini mendapat
semoga kita mendapat manfaat dan pengajaran iktibar sewajarnya dan sebagai pedoman hidup kita dunia dan akhirat, insyaAllah. Semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi sambungan seterusnya, insyaAllah, Ustaz. Dan saya serahkan pada Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan, Ustaz. Ustaz, saya nak tanya sikit boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Okey. Saya pernah come across translation untuk Ya Aziz sebagai perkasa. Tapi kalau kita tengok Ustaz kata berkuasa dengan perkasa, dia sort of totally different kan? So yang boleh terima ke perkasa tu? Perkasa pun boleh terima. Tapi yang penting macam mana kita memahami perkataan perkasa tu. Perkasa ialah yang kuasa yang tidak terkalah. Kuasa yang tidak terkalah. Kuat Kalau lah kan? berkuasa, ya. Kuat. Kalau berkuasa, dia sedang implement kuasa dia tu dan dia tak mahu mengalah. Kalau perkasa, dia tidak terkalah. Kalau berkuasa, dia implement kuasa dia tanpa mahu mengalah, tanpa mahu bertolak ansur. Itu Al-Aziz. Jadi Allah Al-Aziz, Allah dia berkuasa penuh walau macam mana pun kita buat. Dia Almighty. Dia berkuasa dan tidak terkalah. Sebab Al-Aziz ini, dia ada unsur, ada kuasa-kuasa lain yang cuba bersaing. Ada kuasa-kuasa lain yang dicipta oleh manusia yang cuba bersaing dengan kuasa Allah. Dan selamanya, kuasa Allah tu tidak terkalah. Atau senang macam ni, Puan, kita tengok wayang WWF tu. Kan kita tengok WWF ataupun boxing, tinju. Kan dia ada pemegang belt, pemegang tali pinggang. So manusia sebenarnya sedang dibodoh-bodohkan merebut satu tali pinggang. Merebut satu tali pinggang dan gelaran. So kalau dia tak dapat mempertahankan gelaran, dikalahkan oleh orang lain akan dapat tali pinggang tu. So Al-Aziz, selamanya orang tak boleh nak kalahkan dia. Dan dialah pemegang tampuk paling tinggi, paling berkuasa. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. So kita tutup. Okay. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay.